Assalamualaikum dan hai semua. Pada kali ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan 5 tips dalam penyembuhan penyakit stroke. Saya Adli sebagai occupational therapist di salah sebuah hospital kerajaan. Okey, kebiasaannya saya akan kongsikan tips-tips penyembuhan stroke ni dalam sesi yang pertama terapi cara kerja. Sebab apa? Sebab ada pesakit yang lemah semangat, ada yang tertanya-tanya, ada harapan tak untuk sembuh, dan yang lebih teruk lagi, ada yang rasa kehidupan ni tidak bermakna lagi untuk mereka. So amat penting untuk kita naikkan semangat mereka. Kita share, kita kongsi tips-tips penyembuhan stroke ni dengan pesakit, family dan caregiver sebagai pendorong semangat untuk mereka libatkan diri dalam sesi rawatan ataupun sesi terapi yang seterusnya. Okey, tips yang pertama adalah pesakit hendaklah yakin dengan diri sendiri dan percaya bahawa penyakit stroke ni tidak mustahil boleh sembuh. Okey, tidak mustahil boleh sembuh. Bukan mustahil boleh sembuh ya. Tidak mustahil boleh sembuh. Okey, tips yang kedua adalah pengulangan ataupun repetition. Okey, so pesakit stroke hendaklah berkawan rapat dengan benda ni, dengan pengulangan ataupun repetition ni. Sebab apa? Sebab repetition dengan pengulangan ni adalah salah satu kunci kejayaan dalam penyembuhan penyakit stroke. Okey. Apa maksudnya pengulangan dan repetition ni? Apa maksudnya pengulangan ataupun repetition ni dalam kes stroke ni? Okey. So pengulangan ataupun repetition ni bermaksud pesakit hendaklah ulang exercise yang telah diajar dekat hospital. Latihan-latihan yang telah diajar oleh occupational therapist, physiotherapist ataupun profession yang lain, pesakit kena ulang setiap hari latihan-latihan yang telah diajar dekat hospital. Okey, kenapa penting pengulangan ataupun repetition ni? Okey, penting sebab pengulangan ataupun repetition ni membantu dalam mengaktifkan neuroplasticity. So apa maksudnya neuroplasticity ni? Okay. Neuroplasticity ni bermaksud neuroplasticity ni adalah satu kebolehan otak untuk membuat sambungan saraf yang baru. Okay, saya ulang lagi. Neuroplasticity ni adalah satu kebolehan otak untuk membuat sambungan saraf yang baru. Okay, so the more you practice something, the stronger the connection in your brain become. So semakin banyak pesakit itu buat exercise, okay, semakin banyak pesakit itu buat exercise, kan, dia buat setiap hari, ulang-ulang buat, so the more stronger the connection in brain, dalam otak pesakit tersebut lah. Okay. Okey, tips yang seterusnya, tips yang ketiga adalah konsistensi ataupun dalam bahasa Melayu konsisten. Okey. So apa-apa benda pun dalam dunia ni kalau tak konsisten takkan membuahkan hasil, kan? Sebagai contoh dalam kita ambil contoh bisnes lah, kan. Okey, kalau kita tak konsisten dalam marketing, kan? Tak konsisten dalam marketing, kita punya bisnes pun mungkin takkan membuahkan hasil yang lumayan lah, kan. Okey, so dalam kes penyakit stroke ni, pesakit hendaklah konsisten melakukan exercise ataupun latihan yang telah diajar setiap hari, konsisten. Okey, konsisten bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, tapi konsisten sampailah ada improvement, konsisten sampailah ada sampai sembuh lah, kan, konsisten sampai sembuh. Okey, so konsisten ni sama macam pengulangan tadi, kan, sama macam repetition tadi, dia membantu dalam
neuroplasticity. Okey, dia menguatkan lagi neuroplasticity. Okey. Dia akan membantu dalam mempercepatkan proses neuroplasticity tadi. Okey, tips yang keempat adalah visualization ataupun visualisasi dalam bahasa Melayu, ataupun mental practice. Okey. Okey, so kita ambil kisah Michael Phelps. Okey, semua orang tahu kan siapa Michael Phelps ni. Michael Phelps ni adalah pemenang pingat emas Olimpik sebanyak 18 kali dalam acara renang. Okey. So apa yang Michael Phelps ni buat sebelum pergi bertanding? Okey, Michael ni dia akan buat visualization. Dia akan buat mental practice. Dia bayangkan yang dia menang dalam acara renang tersebut. Okey. Dia menang, dia naik podium, dia pegang pingat emas tersebut. Okey. So sama kes dalam proses penyembuhan penyakit stroke ni. Okey, banyak kajian telah dibuat yang cara ni memang berkesan. Okey, cara ni memang berkesan untuk penyakit stroke lah. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey, kita suruh pesakit untuk bayangkan aktiviti yang dia boleh buat sebelum dia kena stroke. Sebagai contoh, kita ambil hobi pesakit lah. Okey. Sebagai contoh, seorang pesakit ni hobi dia sebelum kena stroke adalah berkebun. Okey. Okey, kita minta patient tutup mata kan, dalam di tempat yang sunyi lah kan, lebih bagus di tempat yang sunyi. Minta pesakit untuk bayangkan, ataupun tak semestinya tempat sunyi lah. Okey. Kalau di rumah kan mungkin tak ada satu ruang yang spesifik kan. Okey. Sebab patient akan buat dekat rumah. Benda ni patient akan buat dekat rumah, akan apply dekat rumah. Okey, so kita minta pesakit untuk bayangkan, okey, untuk bayangkan aktiviti yang dia boleh buat sebelum kena stroke. Sebagai contoh tadi berkebun lah. Okey. So minta pesakit untuk bayangkan dia tengah berkebun, dia tengah pegang cangkul kan. Okey. Contoh yang lain, contoh pesakit tu sebelum ni pemain muzik. Okey, minta pesakit tu untuk bayangkan dia tengah bermain muzik, tengah bermain gitar, tengah menyanyi kan. Okey, dan sebagainya. Okey. So kita akan ambil hobi lah. Okey, kita ambil hobi pesakit. So hobi benda yang dia suka kan. Okey. Ataupun boleh juga kita ambil aktiviti harian sebagai contoh kan. Kita minta pesakit untuk bayangkan dia boleh pakai baju sendiri, dia boleh pergi toilet sendiri, dia boleh mandi sendiri. Okey, dan aktiviti harian yang lain. Okey. So visualization ni tidak boleh digantikan dengan physical exercise. Okey. So visualization ni dengan physical exercise kena jalan seiring. Okey, kena buat dua-dua. Tak boleh okey saya nak ni je lah, saya nak bayangkan je. Okey, saya bayangkan saya tengah exercise. Okey. Saya bayangkan saya tengah angkat dumbbell, tengah buat exercise. Okey, tak boleh macam tu. Okey. So minta pesakit tu untuk struggle untuk buat dua benda ni. Okey. Buat physical exercise dengan buat visualization seiring. Okey, barulah ada kesan. Okey. Okey, tips yang terakhir, tips yang kelima adalah mengurus tahap tinggi dengan baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengurus tahap tinggi dengan baik adalah okey, semasa proses penyembuhan stroke, biasanya 3 bulan ataupun 3 bulan ke 6 bulan adalah tempoh di mana otak pesakit stroke itu dalam keadaan neuroplasticity yang tinggi. So pada masa itu otak pesakit akan try really hard to recover. Okay, try really hard to recover. Okay, so pada masa itu patient punya progress akan tinggi. Okay,
patient punya progress akan tinggi biasanya dalam masa 3 bulan ke 6 bulan tersebut. Okey, so selepas 3 hingga 6 bulan, patient punya progress akan slowly jatuh, drop. Okey. So pada masa itu biasanya patient akan give up. Okey, patient akan give up. Sebab apa? Sebab sebelumnya dia dah bagus, dia punya progress bagus, tiba-tiba dia slow down. So patient biasanya akan give up lah, kebiasaannya yang saya jumpa. So pada masa itu penting untuk orang yang terdekat, sebagai contoh family lah, family caregiver ataupun terapis, doktor, penting untuk menasihatkan patient. Itu adalah salah satu tanda pesakit tersebut kena double up dia punya effort. Okey, double up dia punya effort, dia punya exercise atau latihan yang dia ajar. Okey, so bukannya tanda untuk give up. Okey, so kena ingatkan pesakit. Okey, itu saja daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan pada kali ini akan memberi manfaat kepada semua. Jika ada apa-apa soalan, cadangan ataupun penambahan, sila komen di bawah. Thank you. Bye bye.